Di bawah Perlembagaan Persekutuan, di bahagian 6, perhubungan antara persekutuan dan negeri-negeri, artikel 74 jadual ke-9 dan artikel 77 Perlembagaan Persekutuan, hal-hal yang berhubung kait dengan tanah di negeri Sabah dan Sarawak adalah di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. Oleh itu, di negeri Sabah, bidang kuasa adalah melalui Ordinan Tanah bab 68. Ini adalah sistem pentadbiran tanah di negeri Sabah. Kalau kita tengok di sini, keluasannya adalah 73,620,000 kilometer, tidak termasuk kawasan perairan. Okay, dan ketika ini ada 25 di Sabah terbagi kepada 25 daerah yang ditadbir oleh penolong pemungut hasil tanah, iaitu pegawai daripada Jabatan Tanda Ukur. Sebelumnya, semua pejabat ini adalah di bawah tadbir pegawai daerah. Bermula daripada tahun 83 sehingga tahun 2020, pengambilan pejabat-pejabat tanah ini daripada pegawai daerah bermula daripada tahun 83 sehingga tahun 2020. Bermula dengan daerah Kota Kinabalu, Sandakan Tawau diikuti tahun 85, ada 4 daerah lagi tahun 2016, daerah Kutatan, Papar, Tuaran, Beluran, Kinabatangan, Penampang, Kota Merudu. Sehinggalah tahun 2020 keseluruhan pejabat tanah telah diketuai oleh gawai daripada Jabatan Tanda Ukur. Dan ada 2 lagi dalam perancangan kita yang mana pada dalam bulan Mac 2022 pejabat ini ataupun daerah ini kita akan wujudkan pejabat tanah di dua daerah ini, iaitu Tulupit dan juga Kalabakan. Sementara bahagian ukur dibagi kepada 8 bahagian. Okey. Bahagian Kudat, Pantai Barat Utara, Pantai Barat Selatan, Keningau, Tawau, Ladatu, Beaufort dan juga Sandakan. Di mana dalam bahagian ini ada daerah-daerah yang ada daerah-daerah di bawah bahagian ini. Ini adalah peta pentadbiran pejabat ukur, di mana mengandungi 8 bahagian. Kalau kita tengok, yang paling besar adalah bahagian Sandakan yang melibatkan 4 daerah di situ, ya. Beluran, Telupit, Tongot dan juga Kinabatangan. Okey. Di Jabatan Tanda Ukur kita mempunyai 9 fungsi utama. Yang mana yang pertama adalah pemberi milikan tanah di bawah Seksyen 9/1, di mana itu melibatkan proses dan juga kelulusan permohonan tanah, pengukuran dan penyediaan hak milik tanah, pewartaan tanah reserve kerajaan di bawah Seksyen 28 untuk kegunaan awam dan juga di bawah Seksyen 78 untuk penempatan anak negeri. Pendaftaran tanah untuk urus niaga tanah, pendaftaran grand draft. Fungsi yang keempat adalah mengutip hasil tanah, iaitu premium dan sewa tanah, lesen duduk sementara ataupun TOL, royalti hasil perlembagaan dan lain-lain hasil tanah. Seterusnya, pemprosesan pembangunan tanah yang melibatkan pecah bahagi sempadan, bahagian, tukar syarat guna tanah dan pindah milik, perlanjutan tempoh pajakan hak milik atau geran tanah, pecah bahagi bangunan atau geran untuk bagi tujuan pengeluaran geran subsidiary, di Semenanjung kita panggil strata title, dan penetapan premium tanah. Pengambilan balik tanah untuk kegunaan awam, menentukan nilai pampasan dan proses pembayaran pampasan. Fungsi yang ketujuh adalah penguatkuasaan tanah berhubung dengan pelanggaran syarat guna tanah, aktiviti pengambilan batu dan pasir tanpa lesen, penurakaan atau pendudukan tanah kerajaan tanpa kebenaran, siasatan tanah,
berhubung dengan pertikaian tanah, tuntutan hak tanah ikut adat anak negeri Sabah, pengeluaran lesen kuari, batu dan pasir, permit dan lesen cari gali dan pajakan pelumbungan. Ini adalah 9 fungsi utama Jabatan Tanda Ukur. Sementara kita di negeri Sabah, kita di bawah Ordinan Tanah Sabah, kita memang mengamalkan berasaskan kepada sistem tolerance, di mana prinsip utamanya adalah prinsip cermin, iaitu dokumen hak milik dalam dua salinan, iaitu pejabat dan juga pemilik. Maklumat yang dicerminkan adalah luas tanah, lokasi, jenis geran, syarat nyata, sempadan yang tertera pada hak milik atau geran tanah. Satu lagi prinsip utama adalah prinsip tabir. Setiap transaksi mestilah didaftarkan dan memadai dengan merujuk kepada maklumat di geran tanah ataupun hak milik. Tidak perlu merujuk daripada itu. Apa-apa yang tertera pada geran tanah memadai. Tidak perlu melihat geran yang telah geran-geran sebelum itu. Antara kelebihan sistem tolerance adalah ianya dijamin oleh kerajaan. Tanah boleh diurus niagakan melalui pendaftaran memorandum. Hak semua pemilik dalam geran tanah tidak boleh disangkal. Ini adalah kelebihan kalau kita mengamalkan sistem tolerance. Di dalam ordinan tanah negeri Sabah, di bawah Seksyen 88, dia menyatakan pendaftaran adalah segala-galanya. Tidak ada tuntutan ataupun kepentingan sebarang transaksi dianggap sah sehinggalah ianya didaftarkan. Jadi pendaftaran itu adalah segala-galanya. Ini di bawah Seksyen 88. Sementara Seksyen 90 menyatakan bahawa semua hak milik atau pajakan hendaklah dalam dua salinan. Satu dipegang oleh pendaftar dan satu lagi dipegang oleh pemilik. Sementara di bawah Seksyen 92, jika ini di bawah tajuk continuation of title, jika sekiranya geran tanah ataupun hak milik sudah tidak ada ruang untuk di-endorse sebab apa-apa urus niaga, maka adalah menjadi tanggungjawab kepada pendaftar untuk menyediakan geran baru, bukan sebagai ganti tapi sebagai kesinambungan kepada geran tersebut, di mana maklumat yang perlu di-endorse ataupun transaksi yang perlu di-endorse hanyalah nama pemilik terkini